Ya, satu penelitian yang tepat ya. Kerana memang hasrat saya dimaklumkan akhirnya Klinik Satu Malaysia ni akan ada doktor untuk menanganinya. Kalau sekadar pembantu perubatan ya, memang perkhidmatan mereka ini sudah ada di klinik-klinik kesihatan yang menjadi satelit kepada hospital-hospital di daerah masing-masing, ada dah ya. Cuma ialah dari segi jenama itu, mungkin untuk memperkenalkan jenama itu dalam semua aspek kehidupan kita, ialah kita boleh tegurlah kerana kita di pihak pembangkang, tapi mungkin dari pihak kerajaan itu merupakan satu keutamaan. Tapi kalau pembantu perubatan ini yang kita tahu hanya boleh dispense ataupun memberikan ubat-ubat daripada list C ya. Jadi di mana kelebihan klinik ini berbanding dengan perkhidmatan pembantu perubatan yang ada di klinik-klinik yang sedia ada di hospital ataupun klinik satelit hospital itu? Malah lebih baik di klinik satelit ini kerana walaupun pembantu perubatan yang membuat screening dan boleh memberikan rawatan awal, tapi akhirnya mereka akan dirujuk kepada doktor-doktor berbanding dengan klinik Satu Malaysia ini. Jadi mungkin soalan yang nak ditanya, bila agaknya klinik Satu Malaysia ini akhirnya akan mendapat doktor-doktor mereka sendiri sepenuh masa untuk memberikan khidmat? Macam nak tanya? Jangan bagi doktor saja floor kan, kita pun nak bercakap ya. Memang saya ikuti dengan penuh minat bila Kuala Krai bercakap bab ini, Datuk. Memang pasal dia ada penghayatan, memang sampai pada hati lah ya. Di sisi baiknya tajuk Klinik Satu Malaysia ni yang Bapak Menteri dan Kuala Krai ialah dia menawarkan kos perubatan yang rendah ya? Dan lokasinya itu tempat yang mudah didatangi ya? Itu kita tak petikan, bahkan kita hargai. Di satu sisi lain ialah kualiti perkhidmatan yang disebut oleh Gopeng tadi, melibatkan PPP, pembantu pegawai perubatan. Saya yang Bapak Menteri dan Bapak Kuala Krai, saya langgan jurnal MMC ni. Saya baca tulisan pengurusi MMC yang lepas. Memang mereka ada dengan izin reservation ya, terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh pembantu pegawai perubatan. Itu yang saya faham pendirian MMC. Sebab saya berpendapat Kuala Krai, teras utama kepada rang undang-undang ini adalah berkenaan dengan mengubah status MMC sebagai institusi yang ada legitimasi bagi menguruskan pendaftaran. Yang Bapak Menteri pun saya baca dalam media melaporkan ramai lagi doktor-doktor pakar yang tak daftar mengikut kepakaran mereka, dan ini masalah. Kita juga menghadapi masalah kekurangan doktor dinisbahkan dengan penduduk. Kita belum sampai tahap. Kuala Krai tadi bangkitkan soal peruntukan mengikut GDP juga masih rendah. Kalau tadi Kuala Krai sebutkan soal hospital yang dalam kawasan Lembah Kelang, Ampang, yang khidmat kepakaran doktor pakar buah pinggang pun terpaksa menerima doktor pakar yang melawat dari HKL ke sana. Bayangkan, saya pernah bangkit pada yang Bapak Menteri juga. Sewaktu antara ucapan awal saya tahun 2008 adalah keadaan kami di Pantai Timur, lawatan doktor pakar untuk pesakit barah, pesakit kanser misalnya, itu masih lagi tidak menjanjikan kekerapan yang munasabah, menyebabkan pesakit terpaksa menunggu. Ini dengan jumlah penduduk di Kelantan 1.5 juta, tentulah senarai menunggu itu lebih, kerana bila masyarakat semakin berkembang, negara makin maju, jenis penyakit pun dia tak sama macam dulu ya. Dulu dengan penyakit bawaan nyamuk begitu aja. Tapi sekarang ni dengan jenis pemakanan yang berbagai macam, Bapak Menteri tak pada sihat sebab dia vegetarian, dia tak ambil ini kan. Jadi dia nampak sihat dan jernih ya. Sebab itu berbalik kepada tajuk klinik Satu Malaysia, harus saya bersetuju banyak dengan Kuala Krai soal mengadakan dan menambah perkhidmatan klinik Satu Malaysia yang murah. Itu kita akui, kita hargai, tetapi tidak sampai mengabaikan tanggungjawab teras kementerian memperhebatkan kelengkapan prasarana bagi menjanjikan kualiti perkhidmatan
yang lebih baik. Cuma yang Kolakrai yang saya nak tanya ialah Kolakrai doktor, Pendang doktor, Gopeng ni doktor pakar. Itu dia jarang masuk dia orang pasal dia masih dengan Ipoh Specialist Center. Kalau tidak pasien dia tunggu. Kalau dia tak bedah pasien tu berat. Kan? Jadi baru-baru ni juga kementerian buat satu, saya baca dalam surat khabar lah ya, doktor yang lulus bidang kepakaran doktor tapi dia tak berkhidmat, dia tak praktis untuk sekian tempoh. Maksudnya dia ada satu proses, dia kena refresh balik sekadar kemahirannya ya. Yang ni memang terkena kat Kolakrai lah bukan? Pasal dia doktor dia jadi bendahari parti apa bukan? Jadi skill dia boleh hilang kah? Atau knowledge dia ada, skill dia tu macam mana? Dan ini dia expand orang rakyat juga. Ini saya kecil hati jugalah dengan Kolakrai, Dr. Hatta Amal ni lah. Terima kasih. Terima kasih. Macam saya tidaklah nak menunjuk-nunjuk kepakaran saya. Kalau di rumah tu saya jadi doktor resmi keluarga. Sentiasa hari-hari siasat, ada alat-alat pemeriksaan tu ada belaka ya. Jadi amalan diteruskan, cuma tak ada dapat bayaran. Dan disebut oleh Macang tadi, Kolakrai doktor, Pendang doktor, bila tiba Tanggopeng doktor pakar. Ini yang kita nak sebut pada hari ini. Baru nak masuk topik MMC ni ya. Tadi itu bahagian dasar ni saja ya. Intro baru. Kolakrai ini ada basic degree-nya MD UKM dan juga Masters of Science in Public Health ya. Dalam bahasa hari ini pakar kesihatan awam. So jadi Macang boleh tarik balik kenyataan itu di luar. Ya. Ya Menteri ya. Kalau dulu pakar kesihatan awam ni ataupun sekarang masih lagi tahap laku dia dalam perkhidmatan awam. Di luar agak kurang di Malaysia ni, bidang kesihatan awam ni sebagai suatu kerjaya kepakaran di luar daripada perkhidmatan awam tidak berapa membangun, not well developed. Sebab itu bila pakar kesihatan awam pun berhenti daripada perkhidmatan awam, dia jadi GP biasa je lah ya. Kerana begitu, kerana pakar kesihatan awam ni dia deliver public good. Jadi di luar sana tu orang tak nak bayar untuk tangani nyamuk, untuk program-program pencegahan ini ya. Jadi tentulah peranan pakar kesihatan awam ni banyak dalam perkhidmatan awam. Tetapi satu ketika, dan saya harap maklumat saya ni ketinggalan zaman, saya haraplah ya, suatu ketika pakar kesihatan awam ni 3 suku daripada pakar biasa. Dari segi remuneration dia, dari segi allowance dia pakar, tapi pakar tak sampai tahap dari 3/4 ya. 3/4 saya tanya balik 3 suku 3/4 ya, dari segi peruntuk, dari segi allowance dan sebagainya. Jadi tentulah menimbulkan suatu rasa kurang senang ya, berbanding dengan pakar-pakar klinikal yang mana apabila digazetkan, kebanyakan mereka terus mendapat satu lonjakan gaji dan juga allowance kepakaran yang maksimal ya. Dan ramai di antara mereka ni kalau kita tengok pakar kesihatan awam yang menjadi pengarah hospital pada kedudukan contoh Jusasi, pakar klinikalnya Jusabi, ada yang A. Bagaimana seorang bos di hospital nak menguasai suasana pakar-pakar dan doktor-doktor yang ada di sekelilingnya kalau kedudukan dia sebagai pengarah pun rendah daripada mereka yang nak ditunjuk, nak diarah, nak diberikan panduan dan sebagainya ya. Jadi saya harap maklumat saya ni Datuk Menteri adalah maklumat lama, dah tak betul dah ya. Mungkin sekarang ni at par, allowance-nya at par, peluang kenaikan pangkat dan skillnya pun at par ya. Barulah kita berasa kedudukan pakar ini diberikan jaminan. Kerana saya ingin menekankan sekali lagi, pernah saya tekan dalam dewan ini, antara pakar-pakar yang sangat setia dengan kerajaan dalam perkhidmatan awam ni
kerajaan itu maksudnya Kementerian Kesihatan lah, ialah pakar kesihatan awam. Ya, pakar-pakar lain ada peluang ya berhijrah lah mereka ke kawasan hijau ya. Sikit Kawasan hijau ya. Itu greener pasture lah menteri, bukan warna parti ya. Boleh juga disamakan. Jadi pakar kesihatan awam dia bertahan. Susah-susah pun dia bertahan melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi pakar toksikologi pula nak. Terima kasih Datuk Ketua. Saya terpanggil lah perbahasan sahabat saya ni, Holacry. Saya tidak silap saya sekarang ini sudah level dan sama dan diratakan ya. Menteri saya pun minta menteri jawab lah. Cumanya dari sudut ini pun saya pun agak lama meninggalkan bidang lab based medicine saya, tetapi saya kira Datuk Ketua dan juga menteri ya, khususnya dengan melihat kepada aspek epidemiologi ataupun incidence and occurrence of disease dan mortality, sebenarnya bidang public health yang melihat kepada penanganan ataupun menangani kesihatan dan perubatan dari sudut profilaktik dan preventif punya kedudukan yang penting. Jadi oleh kerana itu wajar bagi speciality atau specialization public health ini ya, juga diberikan keutamaan kerana ia melihat kepada kesihatan dan perubatan dari sudut preventif. Ya, dan kepakaran yang lain itu yang sama ada surgical base atau clinical base yang lain itu ya, ia adalah curative medicine, tetapi prophylactic medicine itu sepatutnya diberikan keutamaan dalam perbahasan ini ya, kerana ia adalah kalau kita ambillah occurrence of cancer ya, dan juga disease seperti ini, mutaakhir ini adalah amat penting untuk ya persoalan pemakanan ya, di environmental dan chemical insult dengan izin ya, bagaimana ya kita lihat the occurrence of cancer sendiri sudah sampai ke paras yang tidak boleh dipahami etiologi dan causative factors itu. Jadi peranan public health ya sebagai satu bidang preventive medicine itu adalah cukup penting. Bagaimana bolehkah saya berikan sikit komentar untuk? Terima kasih Kuala Selangor. Semalam kita dengar mengenai kewangan Islam, sukuk, perpetual sukuk dan sebagainya. Hari ini bidang perubatan pula. Saya minta Kuala Selangor specialize salah satu. Setuju ya? Tak boleh, nanti saya jawab dulu. Boleh tak? Saya nak celah sikit lah. Nanti saya jawab. Ini no relation with Kuala Selangor. Engineer. Ini penting ni. Sebelum Kuala Selangor jadi engineer pula. Nanti saya nak tanya sikit, nak celah sikit pasal penghijrahan tadi tu. Menarik minat saya yang pindah ke kawasan hijau. Yang kita pun tak tahu kawasan hijau tu selalunya berdekatan dengan tangki septik lah. Tapi tak apalah, kita bercerita tentang penghijrahan pakar yang akhirnya akan membawa bencana kepada pelan-pelan pelapis. Yang saya lihat rata-rata di institusi pengajian tinggi awam kita yang mempunyai pusat-pusat kesihatan berjenama, mereka mempunyai pakar-pakar juga yang berjenama, yang akhirnya melihat insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan tidak begitu menarik minat mereka, yang menyebabkan mereka mengalih minat untuk berkhidmat di pihak-pihak swasta. Yang berhormat, perkara ini masih lagi berlaku sehingga pihak kementerian terpaksa menggunakan khidmat daripada doktor-doktor umum, doktor-doktor awam, GP, untuk mengajar anak-anak kita di tahun 1, tahun 2 di IPTA dan kemungkinan di IPTS. Yang hari ini pula kita dengar ada arahan daripada pihak kementerian supaya doktor-doktor ini mengajar di luar masa kerja. Tidak boleh menggunakan masa kerja daripada 8 hingga 5 petang.
di mana di luar waktu kerja itu pelajar-pelajar pula mengalami satu suasana kekangan waktu mereka perlu mengulang kaji, ketika itu mereka terpaksa hadir ke bilik-bilik kelas kuliah dan sebagainya. Jadi terlihat ada satu suasana yang tidak dikawal dengan rapi oleh pihak kementerian yang akan menjejaskan kualiti doktor kita di masa hadapan. We must remember that deficient doctor itu adalah hasil daripada kemungkinan kekurangan kecekapan tenaga pengajarnya pada hari ini di masa hadapan. Apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara itu?